Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kembali kita pada topik terakhir, okey, pengajian kita untuk semester ni. Okey, file input output. Okey, untuk coding pada hari ni, okey, saya akan tunjuklah beberapa contoh coding, okey, untuk kamu menggunakan beberapa library lah, okey. Okey, beberapa library untuk kita nak create satu file teks, text file ataupun dalam bentuk format .txt. Okey, maknanya bila kamu buat coding ni, okey, bila kamu type coding ni, hasil output dia akan keluar dalam .txt ataupun dalam bentuk notepad punya file lah. Okey, kalau sebelum ni output kamu kat bawah ni kan. Okey, kalau kamu run dia keluar kat bawah ni output kan. Okey, sekarang ni bila kamu run output dia keluar dalam textpad, okey, ataupun notepad.txt. Jadi senanglah, contohnya kalau macam kamu nak keluarkan macam resit ke, okay, nak print out. Contoh projek kamu ni, kamu nak buat registration form. Okay, registration form kamu masukkan maklumat data apa semua. And then kamu nak keluarkan dia punya output. Output dia ataupun hasil summary daripada data-data yang telah dimasukkan itu ke dalam satu form. Okay, boleh kamu hasilkan dan dihasilkan, kamu boleh hasilkan output itu ke dalam bentuk .txt. Okey, jadi saya nak tunjuk kat sini ada beberapa library lah yang kita boleh gunakan lah. Okey, untuk yang pertama kamu pergi kepada new project. Okey, new project, create lah apa-apa nama. Okey, untuk di sini saya guna file writer lah. Okey, pertama file writer lah. Okey, jadi kita teruskan kepada coding kita lah. Okey, untuk file writer ni, untuk yang pertama kamu kena type penggunaan try. Try kat sini adalah di mana di dalam ruangan ini, okey, di dalam ruangan inilah yang kamu nak create nama .txt dia. Okey, kamu nak write apa kat dalam txt tu dan sebagainya lah. Okey, try and catch. Catch ini adalah untuk dia tangkap sekiranya ada error. Exception. Exception E. Okay, exception E, ini sekiranya awak punya output ada error ataupun dia tak dapat hasilkan output seperti mana yang kamu nak ataupun ada error dalam coding kamu, dia akan terus kepada IO exception lah untuk dia maklum message error kamu tu. Okey. Jadi di sini kita panggil file, okey, file, okey, library, and then ini dinamakan sebagai variable, okey, new file. Okey, di dalam ini kamu perlu letak nama file apa yang akan dihasilkan. Okey. Contoh kat sini saya letak nama file file text .txt. Okay, ini hasil output dia. Nama file yang akan dihasilkan dalam folder. Okey. Kalau kat sini kan ada merah ni, kamu jangan bimbang lah. Merah ni maksudnya dia tak ada library lah. Mana file dia tak kenal. Jadi kamu kena add library dia. Add import for java.io .file. Mana dia akan keluar lah kat sini. Okey. Jadi kita boleh teruskan penulisan kita. Okey, file writer. Okey, file writer. File writer. Okey. File writer ni ada library dia juga. Okey. java.io.filewriter. Okey. File underscore writer adalah nama variable. Okey, nama variable kamu di mana apa output yang apa input yang kamu nak masukkan dalam .txt tu.
Okey, ini nama file, ini nama file. Nama file .txt. Okey. Okay, file underscore writer, ambil nama variable ni. Okay, new file. Ataupun kamu boleh buat terus direct macam ni. Boleh sama kat atas. Okay, sama dengan new file writer. Kita nak create file ni. Ada kat dalam tu di mana kita guna library file writer untuk kita nak masukkan ke dalam file tersebut lah. Okey. Jadi okey, kita panggil balik variable kita ni. Okey. Okey, file writer dot write. Okey, apa yang kita nak tulis kat dalam tu? Apa yang kita nak tulis dekat dalam txt kita? Okey, contohlah saya nak letak hi. Okey, congratulations. Hi, congratulations. Okey. Jadi kat sini kita kena ada satu penggunaan dot flash. Flash ni dia macam dia nak masukkan the flash and then dia close. Okey. Plus dan juga close. Okey. Plus dan close. Ni error ni sebab tak ada library java.io exception. Okey, akan tambahlah kat atas ni. Okey. Jadi bila kita run, okey, ini dinamakan sebagai isi content. Okey, content for .txt file. Okey. Content for .txt file. Okey, content for .txt file. Okey, kalau kamu run kat sini, bila kamu run, okey, output dia tak keluar kat sini. Hi, congratulations, dia tak keluar kat sini. Sebab apa? Sebab kita minta dia print out output ni ke dalam .txt. Jadi kat mana doktor nak cari file .txt ni? Okey, nak cari dia kat mana? Kamu pergi dekat dokumen, cari NetBeans punya folder, okay, NetBeans project, and then cari nama projek kamu tadi. Projek kamu tadi nama apa? File writer kan? Okay, file writer. Okay, file writer. Okay, kat dalam ni ada ni .txt kan? Text dokumen kamu ni. Kamu klik dia keluar. Hi, congratulations. Okay. Okay, katakanlah kita ubah nama lain. Okay, maknanya apa? Hi, my name is Nur Saadah. Okay, run. Okay, run. Hi, my name is Nur Saadah. Maknanya output dia keluar dalam bentuk notepad. Okay, dalam bentuk .txt. Okay. Maknanya kat sini, kalau kamu nak buat receipt ke slip ke kan, eloklah kamu buat ni macam ni. Supaya nanti bila user key in, dia boleh print out dia punya slip dia. Okay, boleh buat dalam bentuk .txt. Okay. Okay, ini adalah library file writer. Okay, manakala contoh yang seterusnya adalah saya nak bagi contoh penggunaan file writer.
Contoh seterusnya saya nak guna print writer. Okey. Print writer. Okey. Okay, print writer. Okey, kita ada try and catch yang sama. Okey, kita ada file name, text file juga. Okey, katakanlah saya nak tukar nama lain lah. Print text. Okey, nama print text. Okey, print text. Saya guna file writer yang sama. And then dekat sini, saya tambah satu lagi print writer. Okey. Print writer. Okey, namalah variable apa-apa lah. Okey, new print writer nama ni. Kat dalam tu saya nak masukkan file writer saya tadilah. Okey. Okey, file writer saya tadi. Okey. Okey. Jadi yang ini nama dia adalah printwriter.print. Okey, bukan write dah lah. Printwriter.print. Okey. Ini merah ni sebab kita tak import library dia. Okey. Okey. Okey, tukarlah nama lain benda ni dalam ni. Print my txt file. Okey, print my txt file. Okey, run. Okey, kita pergi balik dekat tadi. Okey, print text print text kita akan keluar print my txt file. Maknanya kat sini kita ada dua kaedah. Pertama, kamu nak print apa-apa sahaja maklumat ke dalam txt menggunakan file writer ataupun menggunakan print writer. Sama sahaja. Yang ni file text kita tadi, file writer. Ini kita menggunakan print writer. Okay, output dia lebih kurang sama lah. Ini atas kamu lah nak guna print writer ke ataupun kamu nak menggunakan file writer. Okey, contoh seterusnya adalah penggunaan file output stream. Okey. Okey, penggunaan file output stream. Okey. Untuk file output stream ni dia berbeza dengan kaedah penggunaan file writer dengan print writer. Okey, dia berbeza di mana dia tak ada try and catch ni. Okey, try and catch ni dia tak ada. Okey, saya create new ya. Okey, new project. Okey, Java. Next. Okey, file output stream. Okey, file output stream. Okey. Okey, file output stream. Okey, untuk file output stream ni okey, codingnya kita kena panggil file juga. Okey, file out. Okey, file out. Okey, apa-apa namalah, tak kisah variable tu. Okey, new file. Okey, nama apa? Nama txt juga outstream.txt. Okey. .txt. Okey. Okey, import library. Okey, import library. Okey. Bila kita import library, dalam tu kita kena guna penggunaan file output stream. Okey. Apa-apa nama boleh. File OS. Saya buat file OS. Okey. New file output stream. File output stream, awak panggil balik file out ni, letak kat dalam file output stream ni.
Okey. Okey, ini library add library. Okey, add library. Okey. Okey, add library and then kat bawah ni kita panggil buffer. Okey, buffer writer. Okey. Buffer writer. Taklah nama singkatan lah, apa-apa senang untuk kamu nak refer lah. Okey. Kat sini dia guna buffer writer. Okey, buffer writer. Okey. New output stream. Okey, output string writer. Okey, kat dalam ni awak kena panggil file OS tadilah. Okey, file OS tadi. Okey, file OS tadi. And then, okey. Okey, library import. Okey, and then saya nak hasil output dia tu saya nak dia keluarkan banyak. Okey, katakanlah saya nak keluarkan, okey saya print dulu satu. Okey, saya print dulu satu bw.write. bw.write. Okey, katakanlah saya punya ni. Hi. Okay, my name is Okay. Ini baru satu kan? Okay. Satu. Okay, and then kat bawah ni. Okay, kat bawah ni kita ada. Okay, kat bawah ni kita ada bw.newline. Okay, new line. Kalau dalam SOP dia ada print ln untuk new line kan. Okay, kalau untuk buffer writer ni kamu kena tulis bw.newline. Okay, new line. Kalau kamu nak ada line yang lain lah kat bawah tu. Okay. Okay, new line. Okay, bw.close. Close lah. Punya buffer. Okay. Okay, satu lagi library yang kita tak import. Okay. Okay, ini saya nak bagi dia keluar banyak. Banyak nama saya tu saya nak dia keluar banyak. Okay. Kecil lebih kecil daripada 10. I plus. Okay. Okay. Kenapa? Sekejap bw.write class. Okay, IO session. Add through class OS session. Okay. Okay, boleh Okay, kat atas ni dia minta letakkan through IO exception. Okay, ataupun kamu boleh letak through exception. Okay, boleh. Through exception. Okay, through exception ni untuk error message lah. Okay. Kalau macam yang tadi kita ada try cache. Okay, untuk file buffer ni kena letak through exception. Okay, kalau yang tadi exception juga kan. IO exception ni dia letak dekat cache. Okay, try and cache IO exception. Untuk file output stream untuk buffer writer ni just letak kat tepi ni sahaja through exception. Okay, di bawah main class. Okay, bila kita run. Okay, dia tak keluar je kat sini. Bila kita run, kita pergi dekat nama folder apa tadi? Ni tak? File output stream. Okay, kita ada
output dia, outstream. Okay, nampak dia keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sebab saya buat for kat situ lah. For untuk looping. Okay, katakanlah saya tak nak 10, saya nak 5 sahaja. Just tukarlah kat sini. Okay, just tukar sahaja. Okay, just tukar sahaja. Okay, kalau kamu tak nak letak banyak, kamu boleh letak satu sahaja. Okay, tak payah new line lah. Okay, contoh kat sini kamu run. And then dah hanya keluar satu sahaja. Okay. Okay, ini adalah contoh penggunaan buffer writer. Okay, file output. Okay, file buffer writer untuk file output stream. Okey, satu lagi adalah penggunaan output stream writer. Okey, output stream writer. Okey, beza dia tak ada beza jauh lah dengan file output stream ni. Okey, file output stream dengan output stream writer. Apa beza dia? Okey, beza dia yang ini sama. Okey, tak ada perubahan. Okey, transaction. Okey, file output sama. Okay, file output stream sama. Okay, boleh guna je yang ini. Okay, yang ini buffer ni dia beza. Okay, buffer yang ini dia tak guna buffer lah. Dia tak guna buffer writer. Okay, dia tak guna buffer writer. Dia hanya guna output stream writer. Okay, jadi kat sini kita boleh buang. Kita guna output stream writer. Okay, output stream writer. Saya letak nama sudah boleh output stream writer, new output stream writer. Nama kena sama Kalau kamu takut salah type, ambil copy paste sahaja. Okay. Okay, letak nama file output kamu tu di situ. Okay. And then saya nak keluarkan, okay, cara keluar tu dia tak bolehlah guna BW ni sebab kita dah tak guna buffer writer tu, kita guna OWS lah. Okay, OWS tukar kat sini dot write. Okay, output dia sama je. Okay. Okay, output dia sama. Bezanya adalah cara kita tulis. Okay. Okay, cara kita tulis. Okay, katakan saya nak letak nama ataupun saya buka yang ini. Saya buka yang ini. Saya buka yang ini. Yang ini kita replace balik lah. Kita tekan my name is Alex. Okay, my name is Alex. Yang ini tak perlu sebab kita dah tak guna buffer writer. Dia dah tak perlu lah line tu. Okay. Okay, jadi kita run, kita tengok hasilnya macam mana. Dia keluar sebelah-sebelah kan. Okay, sebelah-sebelah maknanya dia nak new line. Okay, macam tadi. Dot. Okay, appearance close flash. Tak ada ke? Okay. New line dia tak ada. ST. Okay, untuk file buffer ni dia tak ada new line. Sepatutnya ada. Sekejap
Okey, maknanya kat sini sekejap saya kena tengok kat sini. Mana OSW? Dot right new line. Modify to string with ada. New line. Dia tak boleh guna new line. Kalau guna new line, kalau new line yang ini dia tak boleh guna sebab penggunaan new line ni untuk buffer writer sahaja. Okey. Okey, method new line tak ada. Okey, tak apa, yang ni nanti saya tengok apa new line dia. Okey, ini output dia. Output dia dia akan keluar macam ni lah. Okey. Nanti untuk new line nanti saya tengok kat mana dia punya penggunaan dia. Okey. Okey, satu lagi penggunaan read file daripada text file. Yang ini contoh ni. Contoh yang ini macam mana daripada coding. Okay, daripada coding kita nak keluarkan output ke dalam .txt. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk contoh dekat awak macam mana daripada .txt tu kita nak dia keluar. Dia terbalik. Dia terbalik. Mana kita nak read dia punya .txt file. Okay. Okay, file new. Okay, find new project. Saya nak letak nama dia read file. Okay, read file. Okay, read file. Okay, read file. Okay, first kita kena declare dulu the name of the file to open. Okay, nama file kita nak open tu nama dia apa? Okay, kita declare dulu string file name. Okay, string file name. Okay, di mana kita simpan? Okay, katakanlah saya letak nama source temp.txt. Okay, ini nama file saya temp.txt. Okay, seterusnya adalah this bahagian seterusnya adalah this will refer one line at a time. Okay, yang ini we reference one line at a time. Okay, at a time. Okay, string line. Okay, string line. Line equal to none. Okay. Okay, seterusnya kita ada sama tadi try and catch. Okay, try and catch. Okay, try and catch. Okay, kat sinilah kita nak read tu. Yang pertama, kamu kena ada file reader. Okay, file reader reads the text. Okay. The text file in the default encode. Okay. Default encoding. Okay, di mana kita panggil file reader lah. Okay, file reader equal to new file reader. Okay. New file reader. Kamu ambil balik file name yang kamu nak create itulah, mana dia nak read. File reader ni berperanan untuk dia baca temp.txt. Apa yang ada dalam temp tu itulah yang dia akan baca lah. Okay. Okay. Okay, try seterusnya adalah
Okey, try seterusnya adalah kita add dulu library dia. Okey, try seterusnya adalah untuk kita nak untuk kita nak wrap. Untuk kita nak wrap file reader tu. Okey, file reader in buffer reader. Mana kita nak wrap file reader tu ke dalam buffer reader lah. Mana kita kena wrappingkan dia lah. Maksudnya, okey, sekejap saya buat dulu. Okey, okay, buffer reader. Okey, sekejap ya. Buffer reader. Okey, buffer reader. Kena panggil lah file reader kita tadi. Okey, panggil buffer reader kita tadi lah. Maknanya buffer reader kita ni, okey, file reader kita ni kena masukkan dalam buffer reader untuk dia wrap. Maknanya dia nak ambil file yang kita baca daripada temp.txt tu. Okey, dia simpan dalam buffer. Buffer ni apa? Buffer ni adalah macam satu temporary lah. Okey, untuk dia baca, untuk dia simpan dulu. Okey, dia akan bila dia read file dalam txt and then dia akan simpan dalam buffer. Okey. Okey. Okey, kejap ni dia kena simpan dalam okey, dia kena letak dalam tu. Okey. Ni add close through. Okey. Transaction. Okey. Transaction. Macam tadi dia nama apa? Transaction tak? Okey, ambil je. Transaction. Okey. Okey, dia still lagi di dalam try ni lah. Okey. Okey, kita buka, tutup. Okey, kita buka, kita guna while. Okay, while line ni untuk pengetahuan lah. Okey. Kalau kamu nak guna, boleh nak guna dalam projek. Okay. Buffer reader. Buffer reader mana tadi namanya? Okay, buffer reader yang ini. Letak kat sini. Okey. Okay, while buffer reader dot read line. Okey. Read line. Read line equal to. Okay, equal to tidak sama dengan null. Okay, tidak sama dengan null. Okay, system dot out dot print line. Okay. Ini kena ambil lah line tadi. Tak kat dalam. Okay. Okay, close. Kita ada close yang ini close yang ini. And then kita ada. Okay, file kita ada close satu. Kita ada close yang ini kita ada close untuk try. And then kita ada cache. Okay, cache. File not found. Ni yang saya cakap ni. Kalau dia tak jumpa file tu. Katakanlah dia tak jumpa file temp.txt tu. Dia akan keluarkan message lah. Apa message-nya kita akan type kat dalam ni lah. Okay. Apa message-nya kita akan type kat sini lah. System.out.print
print line, okay, unable to open file. Okay, unable to open file. Okay, unable to open file. Okay. Okay, satu lagi kita boleh, cache ni kita boleh letak banyak tak apa sebabnya lebih pada satu boleh letak. Okay. Letak satu boleh satu. Boleh letak lebih pada satu lah sekiranya kamu perlu letak mesej yang lain. Okay. System.out print line error reading file. Error reading file. Okay, boleh kamu nak letak nama file kat sini pun boleh. Apa-apalah boleh. Okay. Okay, ini saya tak letak lagi nama file.temp tu dalam folder tu. Okay, apa jadi kita try run dulu. Okay, dia keluar exception dia unable to open file. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa file temp.txt yang kita letak ni. Okay, jadi apa perlu kita buat adalah kita kena create file temp.txt, simpan dalam source. Okay. Jadi create okay, katakanlah saya create new saya create new apa yang kat dalam ni, apa-apalah, apa-apa maklumat lah. My name is Johan. I'm 26 years old. Okay, ini adalah maklumat dalam file. Okay, okay, save as. Save as, kamu kena cari netbean. Okay, apa nama yang kamu save tadi? Okay, apa nama yang kamu save tadi? Kamu save nama, saya save nama apa? Saya tak ingat nama file, read file. Okay, read file. Save as. Okay, read file. Okay, read file. Mana read file? Folder read file saya. Folder read file. Okay, read file. Okay, dalam SRS. Okay, saya kena save kat sini. Temp. Okay, temp.txt. Okay, temps. Okay, temp.txt. Okay, sekarang ni kita cuba run. Keluar. My name is Johan. I'm 26 years old. Okay, maknanya dia baca dalam teks yang kamu simpan tadi lah. Okay. Beza dia terbalik dengan yang tadi. Yang tadi, apa yang kamu tulis dekat coding, dia akan print out dalam text file. Untuk yang ini, dia read. Dia read file yang dalam txt. Okey, katakanlah kamu letak apa-apalah satu karangan yang panjang ke, semua dia akan print semua. Dia akan baca semua yang ada dalam file.txt kamu tu lah. Okey, dalam temp.txt. Okay, jadi dalam tu apa yang kamu kena ada, first kamu kena declare dulu di mana file yang kamu simpan. Okay, file kamu simpan dalam CRC folder ke, kena letaklah nama folder tu kat depan. Dan nama txt kamu nama apa. Okay, and then kena letak string line equal to null untuk kamu. Dia macam dia nak refer line by line lah. Mana dia akan baca. Dia akan refer line, one line at a time. Maknanya dia akan
dia akan baca line by line lah. Adakah line pertama kalau kosong, dia akan pergi line seterusnya lah. Okay, dalam txt file tu. Okay. Jadi di dalam try and catch inilah main peranan penting untuk dia read. Okay, first kamu kena panggil file reader. Okay, file reader sebagai default encoding kamu lah, sebagai default. Okay, default di mana nama file name yang kamu declare nama temp tu, dia akan read lah menggunakan file reader punya library. Okay, bila dia dah read, dia kena simpan dalam buffer reader. Okay, letak dalam try. Okay, try and then dia akan simpan dalam buffer reader apa yang dibaca tu lah. Okay. Okay, jadi dalam tu kamu kena ada while, dia akan check line by line. Okay, bila kamu punya maklumat dalam txt dia dah masuk dalam buffer, maknanya dia akan buat satu proses. Okay, proses menggunakan looping proses untuk dia check. Okay, line pertama kosong ke tidak. Okay, kalau ada maklumat dia akan simpan. Line seterusnya, pastikan line by line tu dia tidak sama dengan kosong lah. Okay, kalau kosong dia akan baca next line lah. Okay, line by line dia akan tengok. Okay, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okay, line by line. Okay, bila ada, itulah dia akan print out lah. Okay, dia akan print out apa yang dia baca. Okay, apa yang dia baca dalam teks kamu tu, bila dia jumpa, maknanya ada perkataan, dia tidak null, dia akan print out perkataan tersebut ke dalam kita punya output lah. Okay. Cache ni, dia akan keluar sekiranya macam tadi kan. Macam tadi dia tak jumpa file not found. Maknanya dia tak jumpa file temp.txt. Mungkin tak jumpa ataupun kamu letak dalam folder yang lain ke. Ataupun kamu tak buat lagi ke file tu kan. Jadi dia akan keluar message lah. Unable to open. Okey, kalau IO exception ni biasanya error. Maknanya macam ada error coding ataupun error orang panggil logic error lah. Okay, error mana error reading file. Dia tak boleh nak baca file tu. Error. Okay. Dia akan keluar message yang inilah. Okay. Jadi inilah secara surface-nya. Okay. Topik file input and output. Okay. Input dia. Input daripada coding terus output dalam text file. Okay, ada juga input daripada text file, dia akan keluarkan output ke dalam NetBeans ni lah. Okay, coding output kita kat bawah ni. Okay, kat bawah ni. Okay, jadi dia ada two ways lah. Okay, dua luar lah. Daripada sini ke sana, sana ke sini. Okay, ini secara generalnya inilah untuk topik last ni. Okay, macam mana kamu nak read file, macam mana kamu nak paparkan output dalam txt, penggunaan library, okay, penggunaan library buffer, library file reader, file found exception dan juga IO exception lah. Okay. Jadi saya akan bagilah contoh-contoh coding ni untuk kamu dan juga untuk nota kuliah tu saya nak kamu baca. Okay. Saya nak kamu baca, kat situ dia ada banyak lagi lah contoh coding untuk text file. Dia lebih kurang macam saya bagi ni lah juga. Cumanya kamu perlu lihat lah. Dan untuk pengetahuan, topik ini kita tidak masuk di dalam mana-mana test lah. Okay, tidak masuk dalam mana-mana test. Cuma untuk pengetahuan kamu dan juga kamu nak apply dalam, kalau kamu nak apply dalam projek kamu pun dialu-alukan lah. Okay, macam kamu nak buat slip ke ataupun kamu nak keluarkan balik paparan output. Okay, contoh customer dah register. Okay, dah register kamu punya hotel.
Okey, dah letak semua maklumat and then kamu nak print out dalam .txt boleh. Kamu boleh guna kaedah ni lah. Okey, kamu boleh guna. Okey, jadi ni sama ada kamu nak apply dalam kamu punya individual project ataupun tidak, itu terpulang lah. Sekiranya kamu nak guna, it is good for you lah. Okey, good for you untuk apply this topic lah. Okey. Okey, jadi itu sajalah daripada saya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya dalam grup WhatsApp. Okey, dan sebelum tu kamu study dulu. Okey, study dulu video saya dan juga nota kuliah untuk file output ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.